Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan sesi pembelajaran kita pada topik Al-Istisna. Pertama sekali, apa yang kita kena tahu tentang topik ini, kita kena faham definisi Al-Istisna. Kita kena ingat rukun-rukun Al-Istisna dan kita kena tahu bezakan mana mustasna dan mustasna minhu, khususnya untuk soalan kertas 1. Untuk soalan kertas 2 biasanya ditanya contoh ayat yang menggunakan adawatul istisna. Pertama sekali definisi al-istisna. Al-istisna ismu mansubun yaqa'u ba'da adatin min adawatil istisna liyukhalifa ma qablaha fil hukmi. Istisna ini adalah kata nama yang mansub, yang datang selepas salah satu daripada huruf-huruf istisna ataupun huruf-huruf pengecualian. Liyukhalifa di sini adalah bila dia datang istisna ni, pengecualian ni, dia membawa maksud yang lain, yang berbeza dengan ayat sebelum tu. Dia ada dua ayat datang pengecualian, dia menjadikan ayat tu berlawanan maksudnya. Contohnya kita ambil qara'tul Qur'ana illa juz'an. Aku membaca Quran seolah-olah dia baca semua, tetapi bila kata melainkan juz'an, maksudnya dia tak baca semua. Kalau Quran tu 30 juzuk, maksud satu juzuk yang dia tidak baca. Qara'tul Qur'ana illa juz'an. Okey, rukun istisna. Rukun istisna ni ada 3. Pertama sekali mustasna minhu, adatul istisna, dan yang ketiga ni al-mustasna. Al-mustasna minhu contohnya hadara at-tullabu ila al-madrasati illa taliban. At-tullab kita tengok duduk sebelum illa. Kita nak cam dia mustasna minhu sebelum illa. Manakala adatul istisna adalah perkataan pengecualian itu sendiri. Contohnya dalam ni illa, jadi adat al-istisna. Manakala al-mustasna adalah perkataan yang duduk selepas illa. Dalam ayat ni kita tengok hadaratul labu ila al-madrasati illa taliban. Taliban adalah mustasna. Al-mustasna minhu, kita ulang balik tadi, al-ismu allazi yaqa'u qabla adatil istisna yusamma al-mustasna minhu. Isim yang terletak sebelum ada istisna dinamakan sebagai mustasna minhu. Isim yang duduk selepas illa kita panggil dia al-mustasna. Adawatul istisna. Adawatul istisna antaranya illa, ghairu, siwa, khala, ada, hasya. Ini adalah adawatul al-istisna. Seterusnya kita tengok hukum. Ahkamu al-istisna. Hukum istisna ni dia ada pelbagai hukum. Dan kita boleh bagikan ada hukum dengan illa, ada hukum dengan ghairu, siwa, dan ada hukum dengan khala, ada, hasya. Kalau untuk illa, kita tengok dalam kotak ni. Pertama sekali ada hukum mansub. Illa ni kalau hukum mansub ni, kalau ayat tu tidak berbentuk penafian. Ingat, mansub ayat standard, ayat penyata kebiasaannya. Manakala mustasna minhu ada disebut di dalam ayat tersebut. Kemudian untuk yang kedua, mansub dan marfu', ini ayat berbentuk penafian, mustasna minhu disebut di dalam ayat, ataupun mengikut mustasna minhu dari segi i'rab kerana dianggap sebagai badal. Kemudian contoh yang ketiga, ayat berbentuk penafian dan mustasna minhu tidak disebut dalam ayat. Benda ni boleh tengok dalam buku modul, dah ada contoh dia, boleh nampak dengan lebih jelas. Seterusnya, kalau hukum ghaira siwa, dia hukum dengan majrur, satu hukum saja, dan dianggap sebagai mudhafun ilaih. Manakala khala, ada, hasya, ada dua hukum, mansub dan satu lagi majrur. Kalau untuk mansub,
dia yang i'rab dengan mansub ni dia menganggap qala ada hasya ni sebagai fi'il madhi dan dianggap mustasna sebagai maf'ulun bih. Manakala yang i'rab dengan majrur dia menganggap qala ada hasya ni sebagai harfu jar. Jika qala wa ada didahului dengan mal masdariyah, maka ia dianggap sebagai fa'il. Ini contoh soalan. Kita boleh tengok. Soalan kita satu biasa minta lah keluarkan mustasna. Jadi dalam contoh jawapan ni kita tengok sikinun jadi mustasna kerana dia terletak selepas adat istisna. Contoh lain, maddah terletak selepas adat istisna. Sebab tu dia mustasna. Mustasna lagi. Illa ada terletak selepas illa. Al-mukhlisina terletak selepas illa. Siwa ma'rakah. Jadi ma'rakah terletak selepas siwa. Ini sama juga. Tif. Tif terletak selepas ghairu. Ini contoh soalan ni boleh buat kemudian. Kita nak tunjuk juga ringkasan nota yang ada dalam nota yang saya post dalam grup. Ini boleh tengok balik. Definisi rukun. Rukun istisna ada mustasna, mustasna minhu, ada istisna. Okey, ulang balik. Ni antaranya illa ghaira siwa khala ada hasya. Mustasna adalah perkataan ulang balik selepas. Mustasna minhu adalah perkataan yang berada sebelum. Contoh kita ambil ja'al qaum illa Muhammadan. Yang kita nak fokus kat sini, al-qaum ni duduk sebelum illa, dia jadi mustasna minhu. Manakala Muhammad yang duduk selepas illa, dia jadi mustasna. Okey. Untuk i'rab pula kita boleh tengok Muhammadan di i'rab dengan mansub. Muhammadan di sini mustasna. Dia punya i'rab dia mustasna mansub bil fathi. Ini untuk ayat biasa. Dan yang bagusnya kita tengok sinilah. Hukum istisna ni ringkasannya berada di sini. Ulang balik, pertama sekali wajib nasab sekiranya al-kalamu musbitan. Maksudnya kalam tu jumlah itu dalam menggunakan ayat yang tidak ada masalah, tidak ada ma kat depan dia, ayat nyata. Contoh kata dan ada mustasna minhu. Kata ba'tul lamu arisalata illa taliban. Ini contoh yang pertama. Mustasna minhu ada, lepas tu tidak ada ma di depan. Maka illa selepas illa mustasna ni mesti mansub. Manakala yang kedua, dia mengikut mustasna minhu. Kalau sekiranya ada kata nafi. Jadi contohnya ma kataba at-tullabu ar-risalata illa talibun. Ini ada ma. Selepas ma dia ada mustasna minhu dan dalam ayat ini dia mengikut mustasna minhu. Mustasna sini dia ikut mustasna minhu. Mustasna minhu marfu', maka dia marfu'. Kemudian diikut di i'rab mengikut mauqi' pada jumlah. Izakan al-kalam manfiyan walam yuzkar mustasna minhu. Kalau sekiranya tak ada mustasna minhu, contoh ayat ni lebih kurang sama. Ma kataba cuma tak ada mustasna minhu. Dan dalam ayat ni dia i'rab mengikut mauqi'. Mauqi' dalam jumlah. Mauqi' dalam jumlah ni. Ni dah lebih nampak lagi, tengok dalam buku modul ada contoh dia. Ghairus wasiwa. Tu tengok balik, ghairus wasiwa ni mesti dia di-i'rab dengan majrur. Daiman. Sentiasa di-i'rab dengan majrur dengan iktibar bahawa dia adalah mudhafun ilaih. Contohnya ma kataba ar-risalata ghaira. Nampak kan? Ghaira talibin. Mudhafun ilaih. Talibin ni sebab tu dia bagi bawah. Lepas tu khala wa'ada wa hasya amma takunu mansuban bi i'tibarihi maf'ulan. Dia sama ada boleh di-i'rab dengan mansub, dia dengan menganggapnya sebagai maf'ulun bih, ataupun menganggap sesungguhnya khala ada hasya ni fa'il madhi. Contohnya kita tengok sini di i'rab dengan ta'iratan. Khala ta'iratan. Ada ta'iratu khala ta'iratan mansub. Menganggap dia ni maf'ulun bih ataupun fa'il
fi'il madi. Khala tu jadi fi'il madi. Au majruran, atau di-i'rab dengan majrur. Menganggap khala ada hasya ni huruf jar. Huruful jar. Artinya khala lepas huruf jar kan bagi bawah. Jadi sebab tu dia i'rab khala ta'iratin. Ta'iratin. Kalau sekiranya didahului dengan ma masdariyah, ada wa khala, ketika tu berubah. Yataghayyar nasbul mustasna ba'da ada wa khala ala annahu maf'ulun bih wa annahu fi'lani madiyani. Ni nak lebih jelas tengok contoh tu lah. Kalau ada mal masdariyah contohnya ma, ni ma masdariyah, khala Allah, di-i'rab dengan disebut di-i'rab dengan mansub. Mustasna kalau dalam ayat ni Allah ni jadi dia adalah mustasna dan dia di-i'rab dengan mansub. Maksudnya kalau nak lebih jelas tengok dalam nota ni lah. Ni kesimpulan dia. Untuk soalan boleh tengok, kita tengok soalan. Beberapa soalan yang kalau kertas satu lah, contoh munadam, biasa dia minta kita keluarkan mana munadam, mana nauk munada. Minta kita jelas terangkan nauk munada. Sebab tu nauk munada kita kena hafal lah. Silap. Istisna. Tajuk istisna. Okey, minta sama juga. Mustasna, mana mustasna minhu. Untuk soalan kertas satu ni sebenarnya cukup senang. Jangan tertukar sajalah. Cuba contoh kita ambil. Sebelum illa mustasna minhu, selepas illa mustasna. Okey, safhah, majallah. Zaid, koma, Zaid jadi mustasna, manakala ar-rijal jadi mustasna minhu. Okey. Ini soalan yang biasa. Contoh lain, kalau soalan yang ni, soalan mula-mula, yadus tullabu madad tarikh ila ghaibina. Yang ni ghaibina konfudah jadi mustasna. At-tullab jadi mustasna minhu. Kenapa tak ambil tarikh? Jadi sini kita kena faham ayat ni. Ghaibina bermaksud orang yang tidak datang. Pelajar, pelajar-pelajar. Yang belajarnya pelajar-pelajar, yang tak belajarnya orang yang tidak datang. Sebab ni ayat ni kena faham. Kena faham tak semestinya betul-betul mustasna minhu tu sebelum illa. Dia duduk mengikut kesesuaian maksud dan ayat. Ni kalau yang lain tak ada masalah. Contoh ni siwa risalah ar-rasail. Ni contoh soalan ni kena tengok betul-betul lah kalau yang macam ni. Kalau soalan kertas dua, biasanya kalau istisna ni dia minta datangkan contoh juga. Contoh ni kita boleh tengok ni jumlah fiha mustasna mansub. Ni minta spesifik tu. Datangkan satu jumlah mustasna. Kalau dia kata datangkan satu jumlah mustasna, kita boleh buat bebas je ayat mustasna. Tapi kalau dia kata mansub, kena ingat tadi. Yang mansub wajib mansub musbit, yang ayat penyata tu. Datang pelajar ada mustasna minhu, ke sekolah melainkan taliban. Dan contoh-contoh lain kita kena hafal juga sebenarnya. Setiap satu bagi contoh tu. Tajuk istisna ni kalau kita tak ingat contoh, khususnya contoh mengikut hukum-hukum tu, memang jadi payah sikit lah. Jadi rasanya cukuplah sekadar tu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.